Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saudara-saudari, Alhamdulillah, selamat pagi yang barakah, pagi yang baik, pagi hari Khamis, hujung bulan Safar, dan kita akan sambut bulan Rabi'ul Awal, bulan yang mulia, bulan yang diberanak akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seperti biasa, saudara semua, kita masuk, mari kita pakat cek insya-Allah, dan supaya kita jadi orang yang sebar benda-benda yang baik, jadi puca dan anak koci bagi benda-benda yang baik insya-Allah. Maka seperti biasa, saudara semua, kita mari mulai majlis kita dengan salawat kepada Nabi insya-Allah, supaya kita dapat barakah dalam hidup kita dan kita dapat kebaikan dalam hidup kita, dan dapat pahala yang sangat besar dan banyak daripada salawat ini insya-Allah. Maka sementara kita tunggu kawan-kawan kita cek dan kita salawat ke Nabi insya-Allah. Ya, mari kita mula bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudara semua, selepas daripada kita salawat dan saya ucap jawab salam belaka Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh bagi saudara-saudari yang beri salam, maka hari ini perempuan kena duduk benar. Segala perempuan kena duduk benar daripada awal sampai kepada akhir, kerana hari ini ada beberapa soalan yang ditanya tentang perempuan, lebih-lebih lagi khas bagi perempuan. Seperti apa? Seperti pocok ubat supaya dia panggil putih warna kulit, makan ubat supaya berlaku tu berlaku kuning untuk nak menjangakkan. Maka perbuatan semacam ini apa hukum dalam agama kita Islam? Insya-Allah kita jawab lepas daripada kita baca hadis ni, pak kita hurai hadis lebih kurang 20 minit, dan lepas tu kita buka untuk jawab soalan. Maka insya-Allah saudara ada soalan apa maka boleh tanya. Insya-Allah. Baik, saudara semua, maka pada hari ini satu hadis yang sangat comel, sangat baik. Maka saya rasa saudara-saudari akan suka dan gembira apabila kita faham hadis ini. Insya-Allah kita masuk dalam golongan yang baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hadis pada hari ini, an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal khaira khazain wa litilkal khazaini mafatih fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr wa wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri
mighlaqan lil khair. Masya-Allah. Baik. Apa makna hadis ni, saudara-saudari semua? Nah, jadi seorang sahabat yang mulia nama Sahal ibn Sa'ad, maka ia kata pada suatu hari Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi katakan, Nabi kata, inna hadzal khair khazain. Nabi kata, sesungguhnya kebaikan, perkara-perkara, benda-benda yang baik itu, ada dalam khazain. Khazain ni, kalau kecek bahasa kita nak lebih mudah faham, agak kodang. Kodang gitu. Maka dalam satu kodang yang besar tu penuh dengan benda-benda baik dalam tu. Kalau orang jual agak, tokek agak, penuh dengan barang. Sama ada beras, sama ada barang makan, sama ada barang pakai, orang panggil pakaian, lemak, tidur, furniture, tu lah kodang tu ada benda baik. Nabi kata, sesungguhnya benda baik khazain ialah duduk dalam bilik yang besar, dalam kodang kita kata. Maka kodang ni dikocikan dengan anak koci. Tak ada semua. Perhati dengan baik-baik, dan hadis ni hadis yang sangat comel. Nabi kata, sesungguhnya kebaikan dan benda baik ni duduk ada dalam binoe yang besar, yang hebat, yang ditutup dengan pintu dan dikoci. Maka Nabi katakan, Nabi kata, walitilkal khazaini mafatih. Dan bagi setiap kodang yang besar tu ada anak koci. Kodang-kodang yang besar yang daripada benda baik itu ada anak koci. Jadi nak dapat benda baik yang duduk ada dalam binoe yang besar, dalam kodang kita kata, tempat tahu barang tu. Nak dapat benda baik tu kena buka anak koci dulu. Ambil anak koci, pergi buka pintu dulu. Ambil anak koci, pergi buka pintu dulu. Barulah dapat benda-benda yang baik. Tu. Tapi nak buka tu, siapa nak buka? Sebab tu Nabi kata, lepas tu Nabi kata, fatuba, maka bertuahlah, beruntunglah, berjayalah, bahagialah. Li'abdin, bagi seorang hamba, ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr. Maka beruntunglah, bertuahlah bagi seorang hamba. Hamba sini tak kira lelaki ke, perempuan ke, elok rupanya, kurang elok rupanya, pakai ke, kaya ke, jadi pemimpin ke, jadi rakyat ke, tak kira sesiapa, asal manusia, orang beriman. Maka bertuahlah dan beruntunglah dan selamatlah dan bahagialah bagi seorang hamba yang Allah menjadikan dia tu anak koci bagi benda yang baik. Dan jadi orang yang koci benda yang jahat. Ini orang bertuah, ini orang baik, ini orang beruntung. Orang sebab apa? Sebab dia jadi sebab yang wakwi orang lain dapat benda baik. Sebab dia anak koci, dia pergi buka pintu kebaikan tu. Hidup kata dia pergi buka supaya benda baik keluar mari, orang ni dapat, orang ni dapat, orang ni dapat, maka orang lain dapat kebaikan dengan sebab dia. Dan sebaliknya pula, pintu kejahatan yang duk buka, dia pergi katuk ban, katuk. Supaya orang umat manusia tak dapat benda-benda yang tak baik. Lagu mana saudara semua? Misal yang kita duk royak sat ning daripada gulungnya ni dah masuk dalam bahagian ni dah. Misal kata saya buka waktu pagi kelih Babazu duk live, misal kata, atau buka waktu pagi kelih Dr. Abdullah Jahar duk live, saya buka waktu pagi kelih Ayah Mai duk live.
Nah, maka saya share supaya siapa benda baik yang disapa oleh ayah mai, siapa benda baik yang duduk hurai ayat Quran oleh Dr. Abdullah, siapa benda baik yang Baba Zu duk hajar doa waktu pagi dan nasihat daripada kata-kata para ulama. Nah, siapa kepada orang lain. Saya tak ada mengajar kali, misal kata. Saya tak pandai nak hajar doa. Saya tak pandai nak tafsir Quran. Saya tak pandai nak jawab soalan, misal kata. Tapi saya share supaya orang umat manusia boleh dengar jawapan daripada ayah mai, misal kata. Supaya orang lain dapat faham Quran dengan huraian yang dihurai oleh Dr. Abdullah. Supaya orang lain boleh baca doa, apa doa yang dihajar oleh Baba Zu, misal kata. Maka secara mana orang yang dapat faedah dengan sebab saya share, saya boleh pahala besar. Dan saya dinamakan anak koci kebaikan. Nah, sebab tu saudara semua, tak kira lah kita kelih lasting siapa pun, kita share jikalau benda tu benda baik. Tetapi sebaliknya pula, jikalau benda kita kelih tu benda jahat, benda karut, kita katuk prop. Nah, jangan share, jangan sebar. Dan jikalau kita boleh hapus, kita hapuskan, supaya kita jadi hamba yang jadi anak koci bagi kebaikan dan tutup benda yang jahat. Nah, saudara semua, Allahu Akbar. Butungnya orang sebar benda-benda yang baik, bertuahnya orang yang sebar benda-benda yang baik dan katuk benda-benda yang jahat. Itu masalah cek. Atau misal lagi, misal kata kita ni jadi huwana, bukan huwana di segi jadi pemimpin tak, tapi kita orang tunkit, orang tua fikrah. Jadi kita kelih benda baik, maka kita jadi pala hajak orang buat baik. Lagu mana? Misal kata di kampung sana ada anak yatim. Nah, ada 3 keluarga, setiap keluarga ada anak yatim 3 orang, maka campur semua 9 orang. 3 keluarga yang susah, ibu yang pakai, 3 orang dah 3 keluarga. Suami mati habis dah sebab anak yatim suami mati. Dan ada anak pula. Dia panggil 3 orang, 9 orang. Jadi semua tu 12 orang. Maka kita nak tolong seorang tak ada. Misal kata, kalau gitu kita pisah hipung orang pakat share dalam live kelum. Nah, tunjuk gambar kata learning di kawasan tu, nah, pada nak di Nara misal kata, ataupun di jalan, di Taning, ataupun di mana-mana tempat berhajat kepada pertolongan, maka kita hipung untuk kita bagi duit ke dia. Nah, ada kita jadi pala. Nah, maka orang lain pun, oh terima kasihlah, benda baik, mari cari, dia panggil mari royak kepada kami. Orang ni hula 100, 200, orang yang duit ada hula 1000, 2000, orang yang tak ada hula 20 kut, 50 kut, hipung semua boleh 10,000 kut. Kita bagi kepada 3 keluarga tu. Nah, ini kita jadi anak koci bagi benda baik, saudara semua. Dan juga jikalau kita biasa kelih ketika berlaku banjir tahun dulu misal kata, ada beberapa orang yang dia tak kuasa nak tolong seorang. Sebab berlaku ni serata kampung. Banyak benar kampung. Nah, di Taning, di jalan, berlaku banyak di Menara. Maka dia ni lemah, duit tak ada, nak tolong diri sendiri tak boleh. Maka dia pergi pukul gambar, dia panggil live shot di situ. Nah, seperti dia panggil hak tahun dulu, dia panggil adik kita. Dah Aliding. Dah dia pergi kawasan Naga, dia nak kelih ya. Nak kelih air ya. Nak kelih lagu mana, tiba-tiba kelepak bahasa sia belahnya kepada orang yang duduk kena boh tu. Nah, dia panggil air tinggi sungguh siapa di perabung. Nah, maka dia live. Nah, pandak-pandak ya. Boh banci minta tolong. Siapa nak tolong orang sini yang susah ni, on masuk dari banci ni boleh, dan saya akan waktu baik patu hari tu yang cheap di kampung tempat ni. Maka orang pakat, oh masya-Allah, boleh 100,000 lebih. Nah, maka dia ambil pergi bagi tu.
Ni dia panggil apa? Anak kecil bagi benda baik. Jadi buka pintu, orang lain boleh buat kebajikan dan orang lain yang susah dapat makan ni. Nah, alhamdulillah. Saudara semua. Atau kita dah hajar orang mai buat baik. Hajar orang berzikir, hajar orang selawat ke Nabi, hajar orang baca doa, hajar orang semaya ber. Nah, royak ke orang wi berasa lobo nak buat kebajikan. Ha ni, anak kecil belaka ni. Anak kecil benda yang baik. Saudara semua ambil tahulah bahawa harga seorang manusia di jasa baik yang dia buat semasa dia hidup. Itu saja. Harga ka kong kun. Nah, harga seorang manusia bukan di jangok rupa, bukan di kaya, harta banyak juga bukan di peringkat tinggi, bukan. Nah, bukan di orang panggil ada luknong banyak, bukan. Nah, itu dia bukan di tubuh badan comel, bukan belaka. Bahkan harga seorang manusia yang sebenar ialah jasa baik yang dia buat kepada orang dalam masyarakat, dapat faedah, dapat manfaat, nah, semasa dia hidup. Itu saja harga seorang manusia. Nah, saudara semua, ada seorang sahabat hari dia mati berkocok arash. Hari dia mati berkocok arash. Arash ni makhluk Tuhan yang paling besar sekali, berkocok hari dia mati. Sebab apa berkocok? Suka dan gembira seronok nak terima roh dia. Dan hari yang mati saudara semua, gapo? Tuhan buat dengan dia tidak pernah berlaku dengan sesiapa. Jadi Tuhan suruh para malaikat yang duduk di atas langit tu turun ke bumi. Banyak mana? 70,000 orang. 70,000 malaikat. 70,000 malaikat turun ke bumi. Turun apa tu? Dan malaikat ni tak ada pernah jejak bumi. Nah, semenjak Tuhan menjadi itu, dia tidak pernah jejak bumi. Tempat dia duduk atas langit saja. Duduk ibadat kepada Allah, tak ada buat apa-apa. Tapi hari itu, Tuhan perintah suruh 70,000 malaikat ni turun kepada bumi. Supaya apa tu? Supaya ikut jenazah seorang sahabat yang mati. Dan suruh pergi semaya jenazah di atas seorang sahabat yang mati itu. Allahu Akbar. Siapakah Nabi masuk dalam masjid luar, maka Nabi gi lekok. Para sahabat kelih, gapo Nabi buat gapo? Masjid luar, tak ada orang seorang mahbub. Tiba-tiba Nabi jalan lekok supaya dia hilik ke orang, supaya dia hilik ke benda. Maka para sahabat tak faham. Lepas tu dah sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kerana apa nah akau buat gitu? Masjid luar tak ada orang. Lepas tu kerana apa akau jalan gi kiri, gi kanan, hilik hundur gi?" Maka Nabi kata, dalam masjid kita ni penuh dengan para malaikat hak Tuhan perintah suruh turun mari semaya jenazah di atas mayat ni. Allahu Akbar. Arash berkocok, Tuhan suruh malaikat turun ikut jenazah dia. Dan Nabi jamin pula, kata aku jamin, kata hamba ni yang mati sahabat yang mulia ni hamba Tuhan yang soleh. Allahu Akbar. Siapa tu sahabat tu? Namanya Sa'd bin Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz, nah, daripada Al-Khazraj ataupun Al-Aus, tak ingat. Nah, ada. Sebab apa? Sebab jasa dia baik, jasa dia hebat. Nah, yang dia gerbai harta, gerbai nyawa kerana agama. Nah, ada. Saudara semua, hari ni kita banyak mana ambil harta kita gerbai kerana agama. Banyak mana harta benda kita tolong orang susah. Banyak mana harta benda kita guna untuk bantu anak yatim. Banyak mana harta benda kita guna untuk buat masjid Allah. Banyak mana. Hari ni banyak orang buat rumah baru, ada dah rumah, dapat duit sikit, tambah layar pula. Duit sikit, tambah layar pula. Dapat duit pula, beli kereta pula. Ada kereta, beli tambah. Dapat duit, beli motor pula. Motor ada beli tambah. Nah,
Lepas tu pergi makan yang sedap, yang harga mahal, kedai tu, kedai ni. Walaupun benda haram. Tapi yang kita kena perlu tanyanya, duit hak tu hawi kepada aku ni, aku guna ke mana? Aku buat jasa baik ke tak? Saudara semua. Nah, tu. Kalau gitu butungnya, orang yang Tuhan menjadikan dia anak koci bagi benda-benda yang baik. Dan jadi anak koci ditutup pintu benda-benda yang jahat. Supaya jahat tak sebar dalam masyarakat. Supaya benda baik sebar dalam masyarakat. Saudara semua, dengar baik-baik saya nak royak. Dengar baik-baik saya nak royak, saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Saudara semua, binatang Tuhan menjadikan binatang, saudara semua. Lepas tu akhirat esok, akhirat kelak, Tuhan bangkit. Sebagaimana kita manusia Tuhan bangkit, juga binatang Tuhan bangkit. Lepas tu binatang ni Tuhan membalaskan. Binatang yang kat dunia dulu hak besar buat nyanyi kepada halus, akhirat esok Tuhan balas. Hak halus dia panggil balas kelik hak besar. Tu. Lepas sudah balas gi mari semua dah, saudara semua. Maka Tuhan kata jadi tanah, maka semua jadi tanah. Sebab binatang tidak ada syurga neraka, tak ada. Tetapi di sana ada beberapa ekor binatang yang boleh masuk syurga. Neraka tak ada, cak dah. Neraka tak ada. Tapi syurga ada. Allahu Akbar. Maka daripada binatang yang tak akan hancur jadi tanah, selepas Tuhan bangkit, lepas tu akan masuk syurga, ialah sumuk. Allahu Akbar, saudara semua. Sumuk, ya sumuk. Allahu Akbar. Sumuk mana ni? Sumuk hak Tuhan cerita oleh Quran. Lepas tu bukan sekadar cerita dak. Tuhan tak nama surah, tak nama sumuk. Surah An-Naml. Surah An-Naml. Tuhan tak nama surah dengan nama sumuk. Allah hebatnya. Lepas tu dalam surah tu ada cerita sumuk. Maka bukan sumuk-sumuk, bukan semua seekor ningnya. Saudara, seekor ning saja yang tak akan hancur jadi tanah, bahkan dia akan masuk syurga, seekor ningnya. Bukan sumuk-sumuk. Sebab apa seekor ning? Kerana yang berlakunya saudara semua, kerana berlaku pada satu kali Nabi Sulaiman dengan tentera dia jalan mari gerob. Maka Nabi Sulaiman ni tentera dia banyak. Tentera dia manusia, orang beriman, jin dan binatang. Tu semua tu tentera Nabi Sulaiman. Jadi askar, jadi tahan Nabi Sulaiman belaka. Maka tak kalau Nabi Sulaiman mari dengan tentera dia, maka sumuk seekor ni yang nampak Nabi Sulaiman mari sekali dengan tentera, maka dia lahung suk suara, suk suara. Maka mukjizat Nabi Sulaiman faham apa hak binatang berkacak. Maka dia lahung suk suara sampai kan Nabi Sulaiman dengar. Dia lahung ke apa? Dia kata, ayyuhan naml, wahai sumuk-sumuk semua kawan-kawanku, udkhulu masakinakum, cepat segera masuk lubang, cepat masuk lubang, segera. Kerana Nuh, Nabi Sulaiman mari dengan tentera dia, maka jika dia mari sampai di sini enggak, menyebabkan fok dia tu akan jijak kita, sebab fok dia tak nampak, kita haluh kan. Dia bukan nak bunuh kita, dia tak sengaja pun, tapi ceraklah kita kena jejak cerak daripada tentera Nabi Sulaiman yang banyak tu. Ada manusia, ada jin, ada binatang penuh. Maka saudaraku semua, selamatkanlah kamu, dera cepat.
janganlah seorang pun daripada kamu kena jejak di tentera Nabi Sulaiman. Maka saudara dia yang duk cari makan yang juta-juta ekor tu segera masuk lubang. Nah, dan dia sendiri pun masuk lubang orang terakhir sekali. Kelih orang dulu. Masuk sumur lagi. Nah, baru lepas yakin kata semua saudara dia, para sumur masuk lubang belakang dah, baru dia masuk lubang belakang. Sehingga tak ada siapa mampu pada hari itu. Selamat belaka. Maka Nabi Sulaiman dengar suara sumuk tu suka Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, Masya Allah sumuk ni. Saudara semua. Kalau gitu, sebab apa sumuk ni ia tak hancur di akhirat kelak? Tak jadi tanah seperti binatang-binatang yang lain? Dan kenapa dia masuk syurga? Sebab sumuk ni ia berjasa. Ia berjasa, ia buat baik kepada saudara dia. Ia tolong saudara dia sampai tak ada seekor pun mampu pada hari itu. Sebab siapa? Sebab ia. Kalau ia tak royak, boleh hadir beratus ribu ekor yang akan mampu. Ataupun juta-juta ekor akan mampu pada hari itu. Akan matinya. Tapi sebab ia seorang, semua selamat. Kita kena usaha jadi orang ni. Macam sumuk ni. Orang yang berjasa. Buat baik kepada orang dalam masyarakat kita. Mula daripada keluarga kita, wara-wara kita, jira-jira kita, sekadar mana kita boleh buat, usahakan saudara semua. Dan inilah harga seorang manusia. Dan manusia macam inilah jadi manusia yang terbaik sekali di sisi Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, Nabi kata. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling buat baik kepada orang lain. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata belakang suk, Nabi kata wa wailun, dan celakanya dan akan masuk nerakanya li abdin, bagi seorang hamba, tak kira laki ke perempuan ke tak kira, ja'alahullahu miftahan disyarr mighlaqan lil khair. Celakanya dan akan masuk neraka wail di akhirat kelak seorang hamba yang dia jadi pucuk bagi benda jahat dan dikatuk benda baik. Turunkan kam dengan hak saning. Hak saning butung bertuah jadi anak, sebab ia jadi anak koci bagi benda-benda yang baik dan jadi tutup pintu-pintu yang jahat. Supaya tak berlaku benda jahat dalam masyarakat. Ada pihak ning celakanya dan akan masuk neraka wai di akhirat kelak. Siapa ni? Ialah seorang yang dia tu jadi anak koci yang dibuka pintu jahat, wiseba dalam masyarakat, dan dikatuk pintu benda baik. Sebab dia ramai orang main benda mabuk kaya. Sebab apa? Sebab dia duduk hari ambil barang mari jual dalam kampung, ambil barang tak baik mari sebar dalam kampung. Sebab dia orang kurang semaya, sebab dia orang tak suka buat kebajikan, sebab dia berlaku curi banyak, sebab dia berlaku zalim banyak. Ni saudara semua, celaka orang ni. Lebih-lebih lagi orang buat jual hubak. Ya bakar dan ketung kau ni. Sebab apa? Sebab bukan orang panggil apa? Saudara semua kena faham. Di sana kita kecek dah kemarin malam dulu. Kata di sana ada beberapa amalan apabila kita buat, kita mati pun pahala sampai situ lagi. Orang panggil apa? Pahala jariah. Dan di sana ada juga dosa jariah. Dosa bagi dua nah. Dosa yang kita buat, maka dapat ketika kita buat tu, boleh kita buti putus. Satu. Dan dosa lagi, apabila kita buat, kita dapat dosa, dan kita buti dah pun, dosa duk sapa lagi, duk boleh lagi. Bahkan dia mati dah pun, dosa duk sapa lagi ke dia. Ni celaka menah, ni celaka. Allahu Akbar. Daripada misal contohnya, orang jual ubat gila. Ya ba, benda mabuk kaya. Sebab dia mari jual, orang lekat, orang guna, orang main. Dia mati dah. Tapi orang duk main lagi ubat hak dia buat. Orang hakik kon tu, hak reka buat ubat ni, duk jual tu. Mati beratus tahun pun
selama mana orang demam ubat ni, dosa siapa dia situ. Sebab dia pucuk bagi timbul benda jahat ni. Nah, misal kata seorang nama Zaid ni, dia pergi hajar pemuda 3-4 orang, suruh mengisap. Sebab 4 orang ni mengisap sebab dia, maka Zaid mati dah. 4 orang ni duduk mengisap lagi. Maka dosa hak 4 orang ni dapat sampai kepada Zaid juga. Sebab Zaid pucuk. Nah, yang wakwi mereka itu mengisap. Allahu Akbar. Saudara semua, ini yang takut sekali. Hak sat ni butung sungguh-sungguh dan hak ni celaka sungguh-sungguh. Nah, Allahu Akbar. Baik, ini hadis kita pada hari ini saudara semua. Kita hurai pendek-pendek dan lepas pada ni insya-Allah kita akan jawab soalan yang ditanya oleh saudara-saudari insya-Allah. Maka siapa ada soalan apa boleh panggil tanya insya-Allah. Kalau gitu akhirnya kita ambil kesimpulan saudara semua, marilah kita jadi orang yang berjasa. Marilah kita jadi anak kecil bagi benda-benda yang baik dan tutup benda-benda yang jahat. Nah, ubahkan masyarakat insya-Allah saudara semua. Dan janganlah kita jadi orang yang jadi anak kecil benda yang bagi benda yang jahat dan ditutup benda-benda yang baik. Nah, itu. Baik. Saudara semua, insya-Allah, dan lepas pada ni jika ada soalan apa maka boleh insya-Allah. Ya, nah. Daripada Malaysia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, Kelantan Malaysia. Alhamdulillah. Baik, saudara semua, nah bagi siapa yang ada soalan boleh. Jadi sementara kita nak baca soalan yang ditanya oleh saudara-saudari kita dalam kombin ni. Jadi ada 2 soalan yang tanya belum pada ni dah dalam chat saya. Baik. Soalan pertama, di hari ni tersebar banyak berlaku di kalangan perempuan khususnya dan di kalangan pemudi, orang muda-muda daripada perempuan. Kita bolehlah umur belah belasan sampai kepada 40 turun mari. 35 turun mari sampai umur belah belasan. Buat berapa tu? Iaitunya jadi pocok hubak. Pocok hubak supaya apa? Supaya warna kulit ni putih. Jadi putih. Daripada orang hitam asal, maka lama-lama tu nah, dia jadi berubah sel. Sel tu dalam tu, nah, wakwi lama-lama kecerah kulit dia tu. Nah, tu dia. Dan juga hak ni kita tambahlah, tak ada siapa tanya kita tambah. Juga pakai sabun. Pakai sabun untuk memutihkan orang panggil piunang dah warna kulit ni. Nah, sama ada pakai sabun, sama ada pocok ubat masuk, dah tambah vitamin gapo apa gitu gini supaya jadi warna kulit ni putih. Nah, hukum dan agama boleh tahu tidak? Nah, tu dia. Itu soalan yang ditanya saudara semua. Baik. Maka jawabnya, perbuatan lagu tu adakah masuk dalam ubah kejadian Allah? Ubah, kita mengubahkan benda hak Tuhan menciptakan, hak Tuhan menjadikan, itu haram. Itu pada asal. Nah, tapi kita kena kelih pula, ubah lagu mana? Adakah setiap mengubahkan benda hak Tuhan jadi dikira ubah belaka dan haram belaka, atau dibahagi? Kalau lagu ni haram, kalau pasal ni tak boleh, kan lagu mana? Baik. Maka di sini ulama boleh jawab kepada kita. Kalaulah kita nak mengubahkan dalam diri kita ni dengan bentuk makan hubak, bentuk pocok, bentuk lomo, maka hak ni harus. Hukum boleh. Nah, hukum boleh saudara semua. Harus dalam agama kita. Walaupun hak afdal, hak lebih baik, tak ada buat benda tu. Tinggal benda tu lebih baik. Tinggal benda tu lebih baik. Sebab apa? Sebab tanah kata kita ni penuh redha dengan apa hak Tuhan kurniawi kepada kita. Rupa secara ni, alhamdulillah. Warna kulit secara ni, alhamdulillah. Kita terima apa hak Tuhan takdir dan bagi kepada kita. Dan kita tak ada usaha nak ubah apa-apa. Hak ni lebih baik. Nah, walaupun
kita makan ubat supaya jadi putih kulit kita, dan kita pocok ubat supaya putih warna kulit kita, ataupun kita guna krim sabun untuk putih warna kulit kita, hukumnya harus, tidak ada masalah, boleh, dan tidak masuk dalam mengubahkan kejadian Allah dak. Nah, ada. Tapi syarat satu ya, syarat tidak mudarat. Jikalau pocok menyebabkan mudarat, kedekan tak boleh. Bukan haram di putih warna kulit dak, haram sebab mudarat. Sebab tu nak pocok tu kena bincang dulu dengan doktor, tanya kata wak lagu ni mudarat atau tidak. Jikalau doktor kata tak mudarat apa-apa, nah maka pocok wi putih tidak ada masalah, hukumnya haram. Walaupun tinggal buat benda tu lebih baik. Nah, dan juga orang yang makan ubat. Nah, ada satu soalan saudara semua. Dan soalan yang kedua bersangkut paut dengan perempuan nak di hari ni. Nah, iaitu gi buat hidung. Gi buat hidung. Nah, daripada hidung yang kepek gi buat wedi macung. Nah, maka buat hidung ni berhajat kepada patat. Patat ni dia panggil apa ni? Ditambah benda. Gi buat benda, ditambah benda. Yang buat wi akik yang dimacung apa gitu. Maka juga gi patat dia panggil ditambah dagu. Tambah dagu wi dibujur. Dia bujur lagi. Nah, tu dia. Ataupun dia panggil patat untuk mengapa ni, mengitukan mata. Uya di mata 2 lapis ke 3 lapis ke tu. Dan ni banyak perempuan pemudi-pemudi dia buat benda ni. Maka saudara semua, setiap perkara dan selaginya ubah dada. Nah, dada ni. Nah, kita tambah apa ni silikon ke. Nah, dalam itu ni di kawasan dada bagi pemudi perempuan. Hukum supaya ingat, jikalau ubah dada, mata, tambah dagu, ubah hidung wi macung dengan melalui dia panggil patat. Bahasa Malaysia panggil apa ya patat ni? Nah, dia panggil bahasa Arab panggil jirahah, amaliyah jirahiyah. Nah, jirahiyah ada. Kena belah, kena gapo, kena apa itu ni ada. Ditambah tu. Maka jikalau pasal ni patat ni, hukumnya tak boleh, haram. Masuk dalam ubah kejadian Allah. Nah, sebab kita ditambah dengan kita. Ada perasaan ni kita pocok ya, lepas tu Tuhan wi putih. Kita makan ubat ya, Tuhan lah yang wi putih. Kita lama ya, wi putih. Tu tak apa tu. Adapun kita pergi tambah bubuk. Nah, kita pergi akak hidung wi tu tak boleh. Tu haram. Nah, tu dia. Sebab tu kita nak jangok boleh, tapi duduk dalam dalam pagar yang diizin oleh agama kita, saudara. Nah, tu. Baik. Soalan daripada Aisyah Ahmad, dia kata suami saya ni lekat benda mabuk kaya. Lepas tu ia pergi berjalan, rata tak klik mana. Dah pergi 8 hari, 10 hari. Nah, baru klik mari sekali. Nah, tu. และอยู่แบบนี้เป็นหลายปีไม่ค่อยสนใจครอบครัวมีdoaอะไรควรอ่านด้วยบ่อยๆ baik. Kalau gitu suami ni yang dia buat lagu ni ya tak comel benar-benar dan berdosa. Bukan ia mengisak suku, dan hak ia berdosa pulanya ia tinggal tanggungjawab. Sebab suami ni kena sangga isteri, nah, kena bercara semua belanja dalam rumah. Nah, maka tinggal lagu tu tinggal isteri dengan anak seorang diri, tak pada tak bercara apa, duduk dengan kaya semata. Nah, hak ni berdosa, kaya pun berdosa. Maka di sini ni isteri tanyanya ada doa ke tak? Maka wahai isteri semua, nah,
engkaulah anak koci bagi baik suami engkau. Bangun semaya tahajud, bangun semaya hajat, waktu tahajud belum subuh, setengah jam ke sejam ke. Lepas tu jangan buat sekali, tinggal dak buat. Lepas buat. Nah, usaha we boleh buat benda tu. Lepas tu doa lepas sembahyang. Doa dengan doa bahasa kita ni lah, sejawi ni. Kita nak minta gapo Tuhan? Sebab Tuhan faham belaka luah mana-mana pun. Nah, mengadu hal ke Tuhan. Dan kisah banyak saudara semua yang berlakunya lelaki yang joli, yang lobe, yang jahat, yang kagok, duk mengisak kadang-kadangnya, duk berjudi, tapi akhirnya baik sebab isteri. Jadi kembali kepada agama sebab isteri. Buat apa isteri tu? Duk berdoa siang malam. Lepas maya berdoa kepada Allah. Nah, dan usaha bangun malam tahajud berdoa kepada Allah. Sehari, 2 hari sampai seminggu. Nah, seminggu, 2 minggu. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, duk lagu tu. Kalau perempuan duk lagu ni, insya-Allah. Lagu-lagu mana suami tu akan kelik jadi orang baik. Nah, ada. Maka supaya suami dan anak. Kalau suami, isteri kena buat. Dan kalau anak, ibu bapa kena buat. Dan buat jangan tinggal, buat sama-sama. Doa. Sebab tak ada yang boleh mengubahkan suami kita, tidak ada yang boleh mengubahkan anak kita melainkan Allah. Nah, itu dia. Maka nawi Allah ubahkan, kita kena doa. Saudara semua. Sebab tu doa banyak. Nah, doa apa tak apa. Ikut hak kita. Yang penting kita mengadu hak ke Tuhan. Banyak ke Tuhan kata, ya Allah, suamiku lagu ni. Nah, saya habis ramak dah, susahnya saya. Maka ya Allah, masuklah hidayat dalam hati suami saya, ya Allah. Kembalilah dia kepada agama Engkau, ya Allah. Nah, dan jadilah dia suami yang soleh, ya Allah. Nah, doa. Habis. Kadang-kadang doa dengan air mata. Doa dengan teriak. Sebab apa? Kita gelak sungguh dah. Habis halal dah. Ya Allah, Engkaulah harapan saya, ya Allah. Nah, tak adalah siapa boleh tolong saya malaikat Engkau satu, ya Allah. Maka tolonglah saya. Kembali suami saya jadi suami yang soleh. Dan masuklah hidayat dalam hatinya. Dan ia boleh tinggal benda-benda yang tak baik semacam itu, ya Allah. Doa lagu tu insya-Allah saudara semua, hari demi hari insya-Allah, walau kena pakai masa, tapi insya-Allah jadi baik. Ya. Soalan daripada Ruslan, dia kata, adakah jatuh air semaya dengan kita pergi sentuh dengan apa tu? Nakeh. Mok nakeh. Apa mok nakeh? Mok saudara kan? Mok darah dah. Mok ketupa tak mok darah mok nakeh. Nah, saya pun kadang-kadang itu. Kalau mok saudara kita, mok darah ni, iaitu orang panggil apa? Adik mak kita, kakak mak kita, atau orang panggil adik ayah kita, kakak ayah kita. Nah, orang panggil mok saudara, mok darah. Maka tepuh dengan mok darah tak jatuh air semaya, tak jatuh. Nah, mok darah dengan anak darah tak jatuh air semaya. Nah, itu dia. Baik. Ya. Nah, waalaikumsalam. Apa tu ya? Jaga ia taubat. Jika ia taubat, adakah dosa mereka buat sampai kepadanya? Misal kata orang yang buat dosa. Nah, lepas tu dia taubah dah. Dia taubah dah, tapi benda hak tu. Nah, benda hak ia puca yang buat orang kaya tu misal kata. Nah, dan dia taubah dah ni, maka orang yang duk buat tu, adakah siapa ke dia lagi dosa? Nah, hak ni kita takut ni. Saudara semua. Nah, aduh, sebab kita puca, okey. Kita puca. Tapi harap-harap begitulah, harap-harap Tuhan ampun dosa kita. Dan Tuhan keraklah daripada orang yang duk buat lagi tu. Harap-harap lagu tu. Nah, tapi kalau kelih pun dia panggil payah jugalah. Nah, aduh. Allahu Akbar, ni takut. Sebab tu dosa ni kita jangan dipala. Jangan disebab yang timbul benda-benda yang jahat.
Nah, itu dia. Maka harapan daripada Allah, jikalau taubah dah, insya-Allah putus dah kita dengan orang lain. Insya-Allah. Harapan lagu tu lah harapan. Nah, supaya apa? Baru ni saya dengar baru ni ke ada kawasan Nara tak silap. Jadi dia ni tukar lagu. Lagu Badiki mak kita, tukar lagu. Lepas tu dia letih nak mati. Nah, maka lagu dia ni ada dengan talitik, ada CD dan duk sebar dalam YouTube. Nah, maka dia minta, dia kata saudaraku dan anak-anakku semua, nah, hapuslah siapa-siapa duk share, duk apa ni, duk sebar dalam internet tu. Dan YouTube lah dia gapo tu, minta lah we hapus saudara semua. Sebab apa? Sebab dia mati gida, dia mau dengar dosa tapal dia situ. Nah, Allahu Akbar. Tapi masa nyanyi dulu sedap. Nawi orang kelih ramah. Nawi sebar kata-kata kita ni. Masa kita duk dang tu. Masa dia di Soho tu. Nak ke nama tu ke? We orang sebar, jual, we laku, we banyak. Tu kita nak. Tapi hari mati tak boleh rasa. Nah, maka dia mati pak anak dia ni pakat kata, siapa yang ada talitik ayah dia minta lah dia panggil apa? Pakai huik di patah lah nyai guna. Siapa ada CD maka bakar tahu lah. Siapa yang duk sebar dalam YouTube minta hapus lah. Minta benar-benar sia belah kepada ayah saya rati. Tu. Ya, saudara semua. Nah, ning takut sekali. Nah, tu. Baik. Salam baba ya, waalaikumsalam. Sedapnya dengan cerita sumuk. Nah, sumuk ya. Sebab nak pernah tak pernah dengar. Insya-Allah boleh dengar lagi. Ya, insya-Allah. Nah, maka Rabiah ni kalung. Nah, jadi saya ada program Lek Malai tu, nama rekannya satu kisah sebelum tidur. Satu kisah sebelum tidur. Nah, kita royak satu kisah dan kita ambil pelajari daripada kisah. Mula daripada pukul 8.30 malam sampai pukul 9.30 lebih kurang. Maka boleh ikut bersama. Nah, maka siapa yang masuk serta kita ni yang tak ada kod hitam lagi, tak ada kod tucai lagi, maka kod. Nah, dia panggil tucai ratik lah lapik saya ni, dan kod dia panggil apa, kod hitam ratik. Sebab dia kata kod lain, kod hitam ni buat pihak saya lah mula-mula dia naik. Nah, maka boleh hadir kita boleh dengar benda-benda yang baik insya-Allah. Nah. Baik, ya insya-Allah. Ya yak tham ustaz wa raumi sabsinแต่ไม่อยากขายแต่เราอยากกู้ธนาคารได้หรือไม่เราอยากได้บ้านของตัวเอง Baik, kita ni ada duit tapi แต่ไม่อยากขาย ada sabsin dah, ada sabsin ni dia panggil boleh di perhiasan mah ke ataupun tanah ke dah, ataupun kereta mutu ke, kita bolehlah sabsin dia dah. Tapi ya tak jual. Nah, tak jual. Lepas tu dan tuan sendiri nak buat rumah. Nah, lepas tu nak beli mana buat rumah? Nak giku. Nah, nak giku supaya nak buat rumah hak sendiri. Nah, tu dia. Tanyanya boleh ke tak? Baik. Maka dia tidak sakut paut dengan sabsin kita. Sama ada kita jual, tak saya jual, hak tu suku. Hak kita kena cara di sininya masalah ku tu. Ku lagu mana? Ya ku ni istilah ni dia panggil gipinje, gibutai duit. Tu mana ku. Tapi kita gibutai, lepas tu kita kena bayar. Lepas tu bayar tu pula bayar lebih daripada kita ambil. Tu masalahnya. Maka jikalau kita pergi pinjam duit, pergi buta duit dengan bentuk kita buta dan kena bayar kelik dengan banyak daripada kita buta, kita ambil mari, ketika ni dinamakan riba. Ketika ni dinamakan riba. Maka riba haram. Riba haram. Nah, malaikat kita buta kena dengan hukum syarat apa? Lagu mana? Kita beli rumah. Kita nak rumah penban hak tua maka kita pergi kelih rumah, kena dah rumah ni. Nah, setuju dah rumah ni.
Tapi kita tak kuasa nak beli sekaligus. Sebab harga yang mahal, 2 juta ke 3 juta ke kita pergi. Lepas tu kita nak juga. Buat lagu mana? Kita pergi di bank. Bank Islam. Khususnya. Nah, ataupun bank lain. Tapi dia buat damnunkan dia ni turut bank hak Islam. Tak apa juga. Yang penting nak bank Islam. Maka kita pergi tanakan Islam, kita royak kata kita nak rumah ni, kita kena. Maka boleh tak tanakan beli rumah tu, lepas tu jual kita. Jual betul serai. Tanakan beli kih, lepas tu jual kita serai. Itu dia. Ketika ni tak apa, boleh. Rupa lagu ni boleh. Ataupun kita ku duit mari pak, kita pergi beli barang, upah nacang, beli barang, upah tukar rumah, lepas tu kita bayar lebih. Hak ni riba. Tak boleh. Haram hak tu. Kita pinjam duit mari, kita buat rumah sendiri, lepas tu kita bayar lebih daripada kita ambil, ini riba. Tak boleh. Hukumnya haram. Tetapi jikalau kita hak nak buat cara nak halalnya, kita pergi kelih rumah. Hak kita kena setuju. Dan kita tak boleh beli duit tak ada. Lepas pada jumpa rumah dah, kita bagi tahu kepada tanakan, suruh tanakan beli rumah tu, lepas tu jual kita bentuk serai. Nah, tak apa, hak tu halal. Nah, itu dia. Dan hak halal selaginya ialah kita buta barang. Kita buta barang daripada tanakan. Nah, tu. Buta barang. Ambil barang payah. Lepas tu kita kau serai bayar. Tu dia. Hak lagu tu boleh. Syarat jangan buta duit bayar lebih. Hak tu tak boleh. Bayar buta duit bayar lebih daripada ambil. Buta mari juta, bayar $1,200. Haram, riba. Tapi kalau buta barang tak apa, buta barang. Nak beli mozaik, buta tanakan pergi beli mozaik. Pak kita kau bayar. Nah, hak tu tak apa tu. Nah, tu dia. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah dalil akli sifat wajib bagi Allah kita fikir sendiri yang apa ni, lukih. Nah, Allah, maka Abu panggil Rifki, saya minta maaf dia panggil bab akidah ni ia kena ada majlis khas suku. Sebab pada ghalib majlis kita ni kebanyakan orang awam. Nah, sebab tu kalau jawab ni kadang-kadang orang tak faham. Nah, maka saya minta lakah minta maaf. Sebab tu bagi siapa yang nak tanya tu, tanya bab minta nasihat. Nah, bab hukum fiqh mudah-mudah apa ni, insya-Allah kita jawab. Kalau mari bab ada apa, ia berhajat kepada hurai panjang, maka di sini bukan tempat dia. Nah. Baik. Salam babaya wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kun mai lamat, rau snap sun dai kau dai. Kun mai lamat, rau senap senun kau dai. Tak faham. Lagu mana kita senap senun dia? Dia tak semaya. Pak kita senap senun dia. Lagu mana? Nah, minta apa panggil minah ni tulis sikit lagi. Takut boleh ada tulis saya jatuh ke kerana. Nah, minta tulis mula soalan tu supaya jelas lagi. Nah, supaya kita jawab kena dengan apa yang ditanya. Nah, tu dia saudara semua. Nah, baik, bagi siapa yang ada soalan boleh dia nak tanya. Nah, dia komen ni insya-Allah masa kita ada lagi. Sekarang ni pukul 7.30 lebih kurang. Nah, tu. Maka saya minta kepada Aminah Saleh ni, nah, tulis mai sekali lagi soalan supaya lebih jelas lagi kata nak kok mana. Takut pergi jatuh tu. Nah, sebab dia kata kun mai lamat rau senap senun kau dai. Kok mana? Nah, orang tak semaya ni paling kurang sekali apabila kita tahu tak kira kawan kita ke, anak kita ke, cucu kita ke, adik kita ke, kakak kita ke, ataupun cikgu kita ke, mak kita ke, waris kita ke, kawan kita, jiran kita, tak kira sesiapa. Orang yang kita tahu kata dia tak semaya, maka wajib di atas kita kena tegah.
Wajib di atas kita kena tegah, saudara semua. Sebab tak semaya itu benar mungkar. Benar mungkar. Tinggal semaya ni haram dengan ijma' para ulama, tidak ada khilaf. Tinggal semaya bagi orang yang tidak ada keuzur apa-apa haram. Maka benda haram, orang yang tahu mesti kena tegah, mesti kena ubah. Tapi ubah tu ia ada 3 tangga. Yang pertama, jikalau ia kuasa, maka ubah ngatangi. Nah, ubah ngatangi. Nah, sebab ayah boleh rodek anak dia. Cikwa boleh rodek anak dia. Nah, abang boleh dia panggil apa? Rodek sekadar adik dia. Nah, tu dia. Dan jikalau tak kuasa nak ubah ngatangi, maka kita ubah dengan nasihat. Nasihat ni, nasihat kena jangan depan orang. Nasihat sama sore dengan dia. Nasihat pun tunjuk kata kita ni kasih saya, kehendak baik, sia belah, tak ada nak hina nak gapo dak. Orang panggil nasihat dua cai. Nasihat dengan hati, dengan kasih mesra. Nah, tu. Dan kita sentiasa berdoa ke dia. Nah, tu dia. Maka saudara semua, doa ni lah yang lebih kesal sekali. Saya teringat satu kisah yang berlaku, saudara semua. Saya teringat satu kisah yang berlaku di Syria dengan ayah bagi tok guru saya, nama Syekh Mullah Ramadan Al-Buti. Syekh Mullah ni orang soleh sungguh-sungguh. Bahkan dia wali daripada wali Allah. Nah, gapo berlaku? Jadi jiran dia ni kaya. Kaya sia malam. Waktu sia pun kaya, waktu malam pun kaya. Dan dia kaya apa? Ya akak suara derah. Alawat gitu. Akak suara derah. Mengganggukan orang kata. Lepas tu, rumah dia dekat masjid. Tepi masjid. Masjid ni, Syekh Mullah Ramadan jadi imam semaya situ. Nah. Maka, Syekh Mullah ni, nasihat, dia tak gerti. Siapakah dia nak marah? Lepas tu, hari ke hari, waktu nak marah, Syekh Mullah dalam masjid, dia semaya dengan orang, dia ambil batu besar lepar, lepar dalam masjid. Tunjuk kata dia tak suka. Nah, mung semaya lagi. Jangan dia main ganggu aku. Sama nasihat. Nah, tu. Allahu Akbar. Maka Syekh Mullah ni fikir. Kadang-kadang menangis dia teriak. Sebab apa? Kita nasihat dah, tak ikhlas kau kita. Kita ngajar dah, baca ketubah dah, royak dah, menakuti dah, bak kaya ni, hadis ayat Quran, hadis ayat Quran. Dan menggema dah, orang taubah ni, nah Tuhan ampun dosa, tapi tak boleh kesal apa-apa. Nah, dia fikir, buat lagu mana? Maka, lepas tu, ia kembali kepada doa. Setiap waktu dia semaya, tak lupa doa kepada orang kaya tak ni. Wi Tuhan hidayah dia, wi Tuhan buka mata hati dia, wi Tuhan memasuk nur dalam hati dia, wi Tuhan buat wi boleh tinggal benda yang kaya mabuk tu, dan wi jadi orang yang jadi hamba yang soleh, yang jaga semaya baik. Nah, sia malam Syekh Mullah berdoa wi ke dia. Nah, tu dia. Lepas semaya doa, bangun semaya tahajud doa. Saudara semua. Maka belum pada doa ni, Syekh duk nasihat, duk mengajar, duk sebut, bulan tak kesepa. Tapi apabila Syekh Mullah mari berdoa ni, masa tak apa boleh ahli saudara semua. Nah, daripada orang kaya tinggal. Tiba-tiba masuk di masjid, semaya duk saf, duk baris pertama. Lepas tu mengaku apalah malunya sebab ia buat huduh tunggu dengan Syekh. Lepas batu, kata huduh, jekah. Nah, ada. Nak ayat kena? Nak ayat kata doa ni kesal. Sebab tu kita ayah, jika ada anak tak semaya, doakan. Kita ibu, anak mabuk kaya, doakan. Kita kakak, adik kita lebih, doakan. Kita cikwa ataupun mak, cucu kita tak berjuruh, doakan. Kita isteri, suami kita lebih, mabuk, judi, kaya, doakan. Tapi ia pakai masa.
Nah, dan Tuhan terima, serah kepada Allah. Tuhan lah yang mengubahkan. Nah, lagu mana? Serah kepada Allah. Nah, itu dia. Saudara semua, kalau gitu, dia kuasa, kena tegah dengan tangan. Nah, dan dia tak kuasa, ubah dengan nasihat. Dia tak kuasa, ubah dengan hati. Kata, aku tak reda apa yang dia buat tu. Nah, barulah kita tak berdosa. Barulah kita lepas daripada dosa. Nah, dia kita tak ada ingkar sama habuk, dengan tangan pun tak, dengan mulut pun tak, di hati pun tak tegah apa, maka kita tahu kata dia buat dosa, kita berdosa juga. Nah, sebab tu, nah, kena beringatlah sini. Nah, baik, saudara semua. Salam baba ya, waalaikumsalam. Dah, Cik Nafisah. Nah, dia kata raukin puak vitamin C, kolagen, takrim, locan, dai mai boleh. Saat ni saya jawab dah pada awal saat ni. Orang yang pocok vitamin C masuk dalam tubuh supaya nak ubi putih kulit, hukumnya harus boleh. Orang yang makan ubat supaya nak ubi tubuh molek, nak ubi putih kulit, nak ubi pongsai, nak ubi muka tu molek, jawabnya boleh. Dan kita locan, nah kita takrim ta locan, hak ni kena ingat. Ubat makan tidak ada masalah. Pocok vitamin masuk tidak ada masalah. Krim dengan apa ni? Takrim ta locan ni kena ingat. Ingat apa? Lomo tu boleh. Kalau putih pun tak ada gapo, hukum harus. Krim dengan locan sama ya. Tapi hak kena ingatnya, krim dengan locan tu wak daripada gapo? Wak daripada gapo? Kalau wak daripada bangkai, wak daripada sew yang najis, maka tak boleh kita nak guna krim tu dan locan tu, tak boleh nak guna. Nabi ingat hal ni. Sebab pada golek krim dan locan, pada golek kau 10% mari daripada negeri yang bukan Islam. Mari daripada negeri yang bukan Islam. Mari daripada Amerika, daripada Jerman, daripada Faransa, daripada Itali, daripada Angkrit, daripada Kauli, daripada Jepun, daripada Cina, daripada apa semua tu. Nah, kalau gitu, benda yang dibuat oleh kafir, tidak ada masalah. Kafir buat, bukan tak boleh guna, boleh guna. Tapi syarat, dia panggil suah pesum dia tu. Nah, benda tu dicampur dengan najis ke tak? Jikalau masuk najis campur, maka pada golek yang ambil daripada binatang dan kebanyakan daripada babi. Ni kena ingat. Sebab tu kita nak beli krim, nak beli locan tu, baca tik semua pakop yang gapo. Jikalau tidak ada najis rasa, tidak ada masalah, boleh guna, boleh pakai. Nah, tu dia. Tak salah gapo-gapo, tak ada apa-apa, hukum harus. Tapi kalaulah krim dan locan tu dibuat oleh bahan-bahan najis, nah, sama daripada babi atau daripada binatang yang sembelih. Tapi siapa sembelih? Orang bukan Islam sembelih. Orang apa? Orang kafir sembelih. Maka dikira bangkai. Dan bangkai hukumnya najis. Maka kalau gimik sew tu, mik gapo daripada bangkai, dia mari capur najis. Maka kita lomo apa? Maka najis tubuh kita. Semaya tak sah tu. Nah, tu. Sebab tu kena ingat. Jadi, kalau pocok tidak ada masalah. Ubat makan tidak ada masalah. Krim, lama boleh tak? Boleh lama. Nah, locan boleh lama tak? Boleh lama. Tak ada harga apa. Tapi syarat saya. Syarat krim dan locan tu suapa kop dia, bahan-bahan dia tu tidak campur dengan najis. Nah, minta faham baik-baik nah. Tak ada semua. Sebab benda ni benda penting nah. Benda penting. Nah, baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Amalan apakah nak bagi kita tak serabut dalam hidup? Nah, alhamdulillah. Sebaik-baik amalan yang boleh menghilangkan serabut dalam otak kita dan dalam hati kita, nah, dua amalan. Amalan ni mujarrab sekali. Tapi ia pakai masa sikit, tapi tak lama. Jika kita melazimi, buat, insya-Allah tenang jiwa kita. Lama banyak berlaku cerak. Dan kita tak akan jadi orang yang serabut lepas pada tu. Nah, tapi usaha istiqamah. Dan buat sama-sama. Gapo?
ialah zikrullah dan salawat ke Nabi. Zikir, salawat. Lebih-lebih lagi salawat ke Nabi. Kau banyak, kau comel, tenang jiwa kita. Nah, itu dia. Sebab tu saudara semua, saya seru diri saya sendiri dan sidang penonton semua, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat. Nah, we ada lah hidup kita pagi dan petang, malam dan siang. We ada masa yang kita guna untuk zikir Allah dan salawat ke Nabi. Nah, we ada. Benda ni mesti kena ada lah hidup kita. Jikalau kita nak butung, kita nak bertuah dan kita nak tenang jiwa kita. Nah, lebih-lebih lagi di hari ini kita duduk di hujung dunia, akhir zaman. Akhir zaman, masa yang penuh dengan fitnah. Nah, maka tak akan selamat pada akhir zaman daripada fitnah melainkan orang yang banyak salawat ke Nabi. Senjata orang beriman pada akhir zaman supaya nak selamat daripada fitnah apa semua ialah salawat ke Nabi banyak. Dan jika boleh buat sampai 1000 kali sehari semalam, alhamdulillah. Orang yang buat salawat 1000 kali sehari semalam, nah, orang ni insya-Allah boleh mimpi jumpa Nabi dan dia tak akan mati sebelum dia lihat tempat duduk dia dah syurga dulu bayar mati. Hebat tak hebat? Dan hati dia akan jadi orang yang paling tenang hati, tak jumpa dengan serabut. Nah, ini bukan perkataan saya, ini perkataan Nabi sendiri, saudara semua. Sebab tu banyaklah salawat ke Nabi. Habibie tak ada. Nah, kalau buat sampai 1000 kali, buat paling kurang 100 kali sehari paling kurang. Lepas tu usaha we tambah, saudara semua. Baik. Assalamualaikum assalam. Ya keluar sami putwa. Rau song kun jera. Ya keluar tok mai. Nah, Chow Ying dah. Dia kata, tok laki kita kata kita dua orang cerah. Nah, jawabnya jatuh ke tak? Nah, jawabnya jatuh. Sebab lafaz cerah ni lafaz sharih. Lafaz nyata jelas. Nah, bukan lafaz kinayah dak. Kalau lafaz kinayah ada ihtimal kau tu kat ni, ketika tu kena tanya dia niat lagu mana. Dia niat cerah, dia dak. Itu lafaz kinayah. Adapun lafaz ni lafaz tolak, lafaz cerah, lafaz sharih, lafaz nyata. Dia berlafaz kata kita dua cerah, aku cerahmu, hak ni jatuh pakar ni, jatuh. Tapi jatuh sah. Ya jatuh saudara semua. Baik. Kau mai lemah,แต่เขาขอเงินเราไม่มีจะกินเราควรให้หรือไม่ให้dah mak syukri dah mak ming baik. Jadi orang tak semaya, lepas tu dia tidak ada duit nak makan, nak guna untuk sanggup diri dia dalam hari dia, maka minta duit daripada kita. Kita boleh beri tak duit dia? Nah, baik. Ya masalah lain-lain dua tu. Masalah kita beri suku, masalah dia tak semaya suku. Nah, maka boleh beri duit ke dia? Boleh beri ke duit ke dia? Boleh beri. Dan dapat pahala tak kita? Dapat pahala. Dan mudah-mudahan dengan kita tolong dia ni, wa'u dia sedar dan khabar dan kembali kepada agama. Wa'u dia semaya lepas pada tu. Tapi syarat saya. Nah, hak besar-besar. Duit itu jangan dia tu ambil pergi guna ke tak molek. Kalau kita yakin, tahu dan yakin kata duit yang kita beri ni dia akan ambil pergi beli barang mabuk kaya, ketika tak boleh beri. Dan kita beri, maka kita masuk dalam orang yang sokang orang buat jahat, sokang orang buat maksiat, maka dosa pas kita berkongsi dosa dengan dia. Nah, ada. Tetapi jika kalau kita beri untuk dia makan saja, tak ada lebih pada tu, sebab siabelah dia tak ada makan, tak apa. Tapi hak paling baik kita beri makan ni dah. Nah, sebab apa? Sebab orang mabuk kaya ni benda mabuk lebih mahal, lebih yang nak daripada makan nasi lagi. Dia lapar kali pun
dia tagih barang yang mana barang dulu pada nasi. Nah, ada. Sebab tu dia duit takut ia pada asal kita nak beli nasi makan. Tiba-tiba yang ambil pergi beli barang. Bimbel takut masuk lubang tu. Nah, sebab tu kita nak beli barang sini. Beli barang. Dah, beli nasi, dia kotak wi yang makan. Nah, tu dia. Lepas tu nasihat ke dia. Nah, doa kita nak sangat. Walaupun kita dengan dia tak ada apa ni. Orang sekapung je. Jiran je. Kawan je. Nah, tu dia. Doa banyak. InsyaAllah dengan berkat doa kita, nah, dia baik insya-Allah. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Nah. Dat fan fashion dai mai. Nah. Gidat gigi supaya nak comel. Dan jika tidak dat pun tidak ada cacat tepo. Gigi comel dah. Nah, tak ada cedera gapo. Poketik. Dah, tabiat seperti orang ramai-ramai. Tiba-tiba yang gidat lagi supaya nak comel lagi. Maka kita gi dat ni supaya nak tambah comel, hukumnya haram. Hukumnya tak boleh. Tak kira lah laki perempuan pun tak boleh. Haram hukum dia. Nah, tetapi kalau berlaku cacat, cedera, gigi dia ni dia panggil apa, hengok ke, nah, ataupun dia panggil apa, kelih pak nampak huduk, dah jadi cacat, cedera, wak yang malu ke orang, dia gidat tak apa hak ni. Sebab ia pelik pada orang, ia bukan tabiat gigi dia. Maka dia gigi wak, jadi tabiat, ni tak apa, diharuh. Adapun kita hak comel dah, hak tidak ada cedera apa, tidak ada keaib apa, cuma nak utama janguk je, hak ni tak boleh, haram. Sebab masuk dalam ubah kejadian Allah. Nah, tu. Baba ya, waalaikumsalam, khatam noina, demo gada getah. Demo gada getah. Baik. Kita demo gada getah kita. Kita duk makan getah hak ia gada. Boleh ke tak boleh? Nah, jadi duit reba ke lagu mana? Masya-Allah. Nah, saya panggil apa? Rohani. Nah, salah ya. Baik. Masalah gada menggada ni, nah, kena ia ada tafsil, ia ada huraian ya. Ada yang tak boleh dan ada yang boleh. Nah, baik. Ya asal gada ni lagu ning. Asal gada ni kita wibutai lah hak sebenar pun. Kita wibutai duit. Sebab ia berhajat, ia mari nak butai, kita wibutai. Cuma kita ni bahasa tak tenang jiwa. Tak tenang. Jikalau semata-mata duit dengan tak ada pergi gapo-gapo ni gak, bimbang takut demo tak bayar gak, lari gigak, maka habis duit kita. Maka supaya nak jadi benda yang berjamin, kata duit kita ni tak ada hilang, tak ada lisuh dengan dia panggil apa, dengan raib dengan gitu-gitu, kita minta uya tak barang. Apa? Tak mutu, tak kereta, tak cendut, dia panggil surat tanah, tak kebun, tu. Maka tujuan tak tu supaya apa? Supaya nak kita tenang, kata duit yang aku bagi dia tu lagu-lagu mana pun aku boleh klik. Kalau dia lari pun aku boleh ambil kereta ni pergi jual. Patut ambil duit aku klik. Hak lebih tu pergi dia lah. Nah, hak kebun ni, kalau dia lari aku boleh ambil kebun ni pergi jual. Nah, patut aku ambil duit aku klik, hak lebih tu pergi dia. Tu cara dia hak sebenar. Nah, tu. Maka wibuta ni pada asal orang yang wibuta setara mana dia kena ambil setara tu. Tak boleh lebih. Saya wibuta kepada seorang nama Ahmad 1,000. Maka saya kena ambil daripada Ahmad 1,000 tu. Lebih skop pun tak boleh. Lebih tu dia panggil reba. Setara mana kita wibuta, setara tu kita kena ambil. Nah, tu. Jadi kita wibuta 200,000, demo kena bayar 200,000. Itu benar hak harus, benar hak boleh. Nah, setengah kata kan? Oh, kalau gitu tak ada nawi, tak ada gapo kita. Duit
duk mati situ, tak boleh guna apa. Baik ambil game nega. Nah, itu dia. Baik saudara semua. Jadi orang yang fikir bab dunia, ya tak sawi buta. Sebab buta tak boleh gapo hali. Sebab nak ambil lebih pun tak boleh. Haram agama, ya. Tapi kalau tilik bab agama, bab akhirat butong sah. Kalau tilik bab dunia rugi. Boleh juga sikit demo puji kita. Demo terima kasih kita tu ya boleh. Tak lebih pada tu. Bab dunia. Tapi kalau bab akhirat, Allah bab akhirat besar saudara semua kelebihan. Sebab apa? Sebab orang yang wibuta kepada orang ni, secara mana yang wibuta, selama orang tu tak bayar, tak sampai hari hak janji bayar, misal kata ya buta minta masa setahun. Banyak mana buta? Buta 1 juta. Kita boleh banyak sikit. Nah, buta 1 juta nak bayar dalam masa setahun. Nah, saudara. Maka bertuah orang wibuta. Sebab apa? Sebab bab dunia dia panggil pun rugi. Sebab juta ni boleh buat kau lain banyak perkara dah. Tapi belum tentu. Kadang-kadang juta dia buat rugi lah. Ceng pun ada. Nah, tapi kalau bab akhirat butong. Sebab apa butong? Sebab masa setahun tu setiap hari ia dapat pahala sealah ia sedekah juta sehari. Secara mana dia buta, secara itulah ia dapat pahala sedekah setiap hari. Misal kata orang buta duit saya 1 juta masa setahun, maka Tuhan pahala ke saya semen sealah saya sedekah setiap hari 1 juta bat. Juta alu pahala orang sedekah juta ni banyak nah. Ada tak butong ke mana? Pahala besar. Lepas tu bawa cukup setahun dia mau bayar kelik duit tak habis kali. Tapi pahala saudara semua banyak mana? Setahun ada apa setahun? Setahun ni 365 hari. Maka kita sedekah juta hari. Tu hari pahala kita. Kalau gitu dalam setahun kita sedekah duit, kita dapat pahala sedekah sealah kita sedekah 365 juta. Allahu Akbar. Pas siapa bersedekah sekarang ni? Tak ada orang mah kita ni. Kita orang pakai belakang, orang tani tu pakai. Tak ada siapa kaya. Nah, ada. Baik. Maka bab gada ni, nah. Jadi hak asalnya ya tak getah kuih kita tu, kita tak boleh gunalah. Nak motang tak boleh, tak boleh apa sikit mahabub. Sebab apa? Sebab getah yang kita pegang ni kita kamperkan je. Sebagai jamin je. Kata duit kita wui dia tu boleh kelik. Jikalau ia belok, ia pelan, kita jual gepong ni, ambil duit kita. Tu saja. Maka jikalau kita pegang gada untuk nak makan getah, hak ni reba ni. Hak ni reba. Saudara. Sebab apa? Sebab duit yang ia buta, ia akan bayar cukup. Lepas tu kita dah makan hasil dia ni. Hak ni hak lebih ni, hak ni hak lebih. Ni dia panggil reba. Bila ni? Hak ni apabila tujuan kita nak pergi gada, tujuan nak makan dah. Tujuan nak makan hasil dia gepung getah dah. Nah, kita niat lagu tu dah. Maka hak ni reba. Tetapi jika kita niat baik, nak tolong dia, tak ada sikit mahbub dalam otak kita, dalam hati kita kata nak makan hasil dia. Tak ada sikit mahbub. Semata-mata nak tolong dia sebab dia kepek, dia susah. Tu dia. Maka banyak mana nak buta ni? Nah, 200,000. Ya boleh bui tapi mungkin kena wiku pergi getah lah. Sebagai itu dia panggil kamprakan. Nah, tambah tak apa tu. Getahku ada 20 rai situ. Tu, ini cenduk dia, ambil. Kita pergi cenduk tu. Kalau ia pelai ke mana-mana, kita boleh jual ke bau ni dan ambil duit kita 200,000, hak kita bagi dia tu. Nah, maka kita tak niat apa ni? Tak niat nak mata apa dak? Nak tolong dia ya. Bob lama mana masa? Masa 6 bulan misal kata. Bob lepas dia berhutang lagi pak tu, duk sebulan 2, dia telefon lagi.
Dia telefon hari Pak, misal kata saya nama Nawawi, saya nama Nawawi. Kepada ustaz, ustaz pergi ada saya tu kebun getah tu. Saya terima kasihlah kepada ustaz ni yang tolong saya ni, saya boleh urus, boleh selesai masalah saya. Kalau gitu, saya izin ke ustaz nak motang-motanglah ustaz. Terima kasih sebagai balas budi bahasa. Dan ustaz nak motang-motang saya izin. Tu dia. Ketika ni halal bagi saya nak motang boleh. Ketika ni. Sebab apa? Sebab tuan izin with saya. Lepas tu izin lepas daripada akad gada menggada dah. Bukan izin belum tu dah. Bukan izin belum dan izin dari akad. Kalau izin belum dan izin dari akad, dah kita bui pergi gada pun tujuan nak motang, hak ni reba. Tapi jikalau kita pergi gada dengan baik, nak tolong dia saja, tak ada nak motang nak gapo dak, kalau mutu pun tak ada naik dak, kalau kereta pun tak ada naik dak. Tu dia. Tiba-tiba lepas daripada kita week dia dah, duduk seminggu dua duduk apa, dia telefon mari, mutu naik dak. Kereta nak gunalah. Dan kebun nak motang-motang lah. Ketika tu saya boleh dua. Tak saya motang pun tak apa, nak motang pun tak apa. Sebab tu izin dah. Tapi syarat kita pergi gada dengan tak ada niat gapo dan lepas tu tuan izin with kita. Hak tu ya hak halal saudara semua. Tu. Baik. Itu tiban tambun แล้วเชิญคนที่ไม่ละหมาดมากินด้วยได้ไหมการทำบุญของเราได้ผลและบุญไหม Ya boleh. Pada orang tak semaya main makan boleh. Dia tak takut pauk, dia benda lain-lain. Tak semaya suku, kita bawah suku. Orang tak semaya main makan nasi mak kita bawah, kita boleh pahala. Dan jika kita niat baik, insya-Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku buat bawah pada hari ni, ada orang tak semaya main makan rezeki engkau, maka ya Allah dengan bawahku pada kali ni ya makan, maka jadilah puca bagi dia dapat hidayah ya Allah. Ada. Kalau gitu boleh, tidak ada masalah. Bahkan kita gemar pula. Orang yang duit ada, panggil orang tak semaya tu mari makan. Lepas tu beri nasihat sepatah dua. Tak beri nasihat, doa di belakang tu. Jangan dia tahu. Ya Allah, bukalah mata hati mereka ini ya Allah. Ada. Insya-Allah. Boleh pahala, tidak kurang sikit mahabub. Ada. Baik. ที่ผ่านมาหลังมักริบเราอ่านซูเราะห์apa ni Al-Mulkอย่างเดียวบาบอมีซูเราะห์อะไรอีกไหมที่จะแนะนำอ่านหลังมักริบ pada asal surah Al-Mulk sunat dibaca sebelum tidur. Ada. Maka jikalau kita pergi baca belum tidur lebih comel daripada lepas pada maghrib. Lepas tu jika kita nak kenyok surah Al-Mulk pergi baca belum tidur ataupun lepas mayat Isya, lepas maghrib nak baca surah apa? Surah Al-Waqi'ah lepas maghrib. Itu dia. Comel benar-benar. Bagi orang yang suka nak amal lah. Insya-Allah. Baik. Ini pekat kita lah daripada kak amah kita ni daripada Cak Erong daripada kak amah dah sentiasa telefon dia panggil tanya insya-Allah baik insya-Allah. Baik. เราเอาโฉนดตั้งที่ธนาคารแล้วกู้สร้างบ้าน supaya juga ni pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tu kita kena bayar lebih. Cuma tanakan pergi cendut dia takut kita kelang tak bayar. Ada dia. Maka tak boleh. Tak capai jangan buat. Capai pun jangan buat. Umur ada walaupun tak comel duduklah dulu. Tak sah pergi pinjam pergi duit mai buat rumah yang lebih comel, tak sah. Dekat hotel pasal-pasal tak dia panggil apa? Tak pasal-pasal dekat hotel. Duduk sekadar kita boleh duduk. Dan kerja sungguh-sungguh. Jika Tuhan buka rezeki tak boleh buat rumah lain insya-Allah. Boleh sekadar kita bagi dia tambah tu ya. Jangan buka peluang bagi kita buat dosa. Waktu makan riba pula takut dah. Sama ada orang makan orang bui. Dosa besar belaka tu. Saudara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekiranya kita sembahyang dah 2 rakaat atau dekat apa ni, dekat atau dekat nak apa ni, makha nak habis. Tak faham soalan ni. Apa? Sekira kita sembahyang dah 2 rakaat atau dekat makha, apa makhalas apa ni, kemudian kita royak tak khusyuk, boleh hadis tulis ia berlaku berubah tu. Dah minta tulis semula soalan dia tak faham, saya minta maaf, tak tahu nak ke mana akar tu. Nah ya, alhamdulillah. Dah, tu dia apa ni? Nur Asikin. Nah, tu dia insya-Allah. Nah, hak ni kita nak. Dan sebab apa? Ilmu tidak bermanfaat apa-apa selama tak amal. Nah, amal itulah dia panggil apa? Yang waktu kita dapat manfaat dengan ilmu yang kita dapat. Hong abnam kap hong apa ni, hong suam, hong diaukan rau au nam lemat an bismillah dai mereka baba. Jawabnya tak boleh. Jambe yang ada tempat berak dan tidak ada sekat. Nah, misal jambe besar, wakso panjang sudah. Nah, pak maning atik, lepas tu pak berak atik, pak tempat qada hajat besar atik. Pak qada hajat lah, hajat halus dah besar tak kira lah. Nah, duk sekali, maka ketika ning dinamakan jamai berak, jamai qada hajat, walaupun tempat mani ada. Dia ketika ni dia lagu ni rupa jamainya, kita nak baca bismillah tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Nah, tu dia. Tapi kalau sekat di suku-suku tak apa. Nah, emo sekat hak jamai so yang luar di sekat, dia di suku di antara jamai berak dengan jamai maning. Ketika kita duduk jamai maning tak apa, boleh bismillah. Tapi jamai suku-suku, jamai berak suku, jamai maning suku. Maksud yang maning mek semaya nak bismillah tak apa. Nah, yang penting jangan duduk sekali dengan hak jamai berak tu ya. Baik. Konsep ya bab ถึง พ่อแม่ในกูโบไหมคะบาบอ Allahu akbar. Hal ni kelih. Kata ibu dan ayah jadi puca kedak yang wak wi anak yang mengisap. Ibu dia, ayah dia songsem kedak. Jadi puca kedak yang wak yang mengisap. Kalau ibu dia tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada saku pak gapo-gapo dengan mengisap dia, ia dirilah dia panggil apa, ia tam tua kong ia eng misal kata. Ibu apa lari semua dah. Ketika ning anak yang mengisap tak sapa dosa kepada ibu apa amat tidak. Dah putus. Nah, mai kira. Tetapi jikalau ibu ataupun ayah ya ada sebab yang wak wi anak dia ni mengisap. Misal kata ibu ayah ni tokai jual ubat, maka suruh anak yang mengisap, misal kata, dan suruh anak ia jual ubat. Ketika ni jikalau ia mati, anak ia jual ubat, siapa dosa Yesus? Siapa dosa ke dia juga, sebab dia lah hajat anak ia jual ubat. Dia lah hajat anak yang mengisap. Ada juga lagu tu pun, walaupun tak banyak. Nah, tu. Kalau gitu kelih keadaan, kelih kelakuan. Lagu ni tak apa, lagu ni siapa? Nah, tu. Baik, banyak lagi kau soalan ni. Tak ada banyak dah. Kita jawab 2 soalan lagi. Kita panggil butilah hari ni insya-Allah. Baik, rau ngenti kep ในกระปุกอยู่มันหายไปโดยคิดว่าสามีเอาแต่เขาไม่ยอมรับจะทำแบบไรให้เขาคืนเรา Farida tanya kata duit kita boleh kerapuk tu tiba-tiba tak ada. Nah,อยู่มันหายไปแต่คิดว่าสามีเอา kita seka atau suami ambil, maka seka tu dia tak sama dengan yakin. Kalau yakin kita suami ambil, mesti suami kena bayar kelik. Sebab tu duit kita, duit isteri. Kalau yakin lah, tapi tak yakin, kalau suami tak ambil, maka dia tak wajib bayar.
Kalau suami ambil, wajib suami kena bayar kelik. Tapi kalau dia tak ada ambil, dia tak wajib bayar. Sebab dia tak ada ambil. Nah, tu dia. Baik. Lepas tu misal kata suami dia ambil. Payah kasi bayar. Nak buat lagu mana kita? Nah, tu. Ketika ni, suami berdosa sebab dia ambil duit orang lain. Dikira curi, walau duit isteri dia sekalipun. Nah, dia tak halal. Tak halal bagi suami ambil duit isteri. Tetapi isteri halal ambil duit suami sekadar berhajat. Makan hari ye. Nah, tapi jangan ambil lebih-lebih lah. Ambil makan ni hari ye, hak suami boleh sanggup. Suami pekat pakai miskin. Boleh sanggup pokok sehari. 50 pokok sehari. Isteri boleh ambil 50 pokok itu yalah. Tak boleh lebih. Nah, tu. Suami yang boleh sanggup 1 sehari. Isteri boleh ambil 1 sehari. Nah, akalih kepada kelakuan suami. Tapi suami lagu-lagu mana pun, walau isteri dia kaya pun, dia tak boleh ambil duit isteri dia. Tak boleh ambil. Dia kalau isteri tak bui, tak halal, tak boleh ambil. Dan kalau ambil, kena bayar kelik. Dia tak bayar, berdosa. Nah, selama isteri tak halal, berdosa. Nah, itu dia. Maka di sini serah ke isteri lah. Nah, nak tunggu dia bayar ataupun nak pergi hadu di rompak ke, boleh belaka. Hak kita. Nah, tu. Tapi jangan sampai tahap tu lah. Dia panggil tak comel. Kita suami isteri dalam rumah ni. Lebih-lebih lagi, kalau duit tak banyak mana. Tapi kalau banyak, lain cara lah. Banyak tu kena bercara. Panggil tu email mari bercara ke. Dia pergi bercara di majlis ke. Nah, kalau banyak-banyak. Nah, baik. Allahu Akbar. Tarautit niถ้าเขาติดหนี้เรานานแล้วเราขอเขาไม่ให้เราควรทำอย่างไร Nah, di sini dah ada panggil apa nulisan ni orang kat hotel kita dia tak bayar. Nah, kita nak buat ke mana? Kita doa dengan Tuhan ya lah. Tuhan buka mata hati dia, dia boleh bayar hutang kita. Dan ambil doa. Ada doa yang kita baca, wak widamo tu nak bayar hutang kita. Nah, insya-Allah saya akan bagi pada suatu hari insya-Allah akan bagi doa untuk orang itu bayar hutang kita. Dan insya-Allah. Nah, insya-Allah. Nah, lepas tu doa dengan Tuhan banyak. Tuhan wak dia tu boleh bayar dia panggil apa? Hutang kita. Nah, dan kita ni yang comel lagi supaya tak sia-sia telefon dengan dia, kecek dengan dia. Walaupun kita tak ada harapan nak dapat, tapi supaya kita boleh pahala. Kecek dengan dia kata, kalau gitu, saya masa ni boleh lagi nah, ni boleh lagi bayar. Dia kata ya insya-Allah. Maka secara mana dia betul duit kita, secara tu kita dapat pahala sedekah setiap hari. Misal dia betul duit kita 10,000, misal kata. Ni boleh lagi dia bayar. 10,000 sehari, tu hari pahala kita semeran salah kita sedekah 10,000 sehari. 10,000 sehari. 5 masa boleh. Oh, banyak pahala saudara semua. Nah, ada sebab tu orang buta ni butung nah pahala banyak. Nah, tu dia. Baik. Tambun เชิญคนไทยพุทธมากินได้ไหม Baba? Boleh? Tidak salah. Nah, tu dia. Ya kawan kita. Dah. เพื่อนที่ทำงาน ataupun saing sejak ngaji dulu dan kita baik dengan dia tolong kita. Nah, tu dia. Maka kita wak bawa panggil dia main makan boleh tak? Boleh. Nah, boleh pahala tak? Boleh pahala. Boleh pahala, tak masalah. Nah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, saya kelih masa Ustaz. Oh, masa lebih banyak dah saudara semua. Kalau gitu, nah, saya minta maaf lah sekadar ini saja ini sebab panjang lagi banyak lagi soalan. Maka soalan tinggal lagi insya-Allah saya jawab semula insya-Allah. Maka terima kasih banyak-banyak kepada semua yang ikuti kita daripada awal sampai kepada akhir. Soalan tinggal lagi insya-Allah saya jawab. Nah, ataupun jawab bagi esok insya-Allah. Maka hari ini sekadar ini saja. Nah, jumpa lagi malam ini dan esok hari dengan izin Allah. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.